Assalamualaikum, selamat pagi. So kita sambung untuk kita punya kuliah iaitu chapter 2. Termasuk untuk chapter 23 iaitu Entertainment and Peripheral System. So dalam kenderaan kita ada sistem entertainment ataupun sistem untuk hiburan. Sebagai contoh kita ada radio dan sebagainya kan. Jadi ada satu sistem sekarang ni yang akan kontrol untuk sistem entertainment di dalam kenderaan. So, kebanyakan kenderaan moden sekarang ni, dia ada integrated communication. Okay, sebagai contoh, Proton yang baru kan, X70. Dia ada, sistem intelligent. Yang bila kita sebut high proton, okay, dia dah boleh berfungsi dan juga dia boleh, dapat arahan apa yang kita bagi, arahan, dia dapat buat. Okay, sebagai contoh, high proton, please open the window. Tidak akan turunkan tingkap. Okay, jadi itu adalah sistem integrated communication di dalam kenderaan sekarang ni. So kebanyakannya kenderaan-kenderaan moden ni dia dah ada sistem communication yang tersendiri antara audio, video, communication system dan juga network. Okay. Jadi semua sistem communication yang ada dalam kenderaan ni dia dihubungkan melalui hard wiring. Hard wiring ni makna kata guna kabel lah. Okay, dan juga melalui sistem data bus. Okay, macam contoh CAN bus. Okay, sistem penghantaran data di dalam kenderaan. Macam komputer lah. Jadi setiap kereta kita ni sekarang ni dah ada komputer. Dia ada ECU, dia ada sistem communication tersendiri. Okay. Jadi sistem data bus ni memang digunakan di dalam kenderaan kita. Yang kenderaan-kenderaan yang terbaru lah. Okay, kalau macam kenderaan zaman dulu, macam kancil, lepas tu tak ada lah benda tu. Okay, kenderaan-kenderaan baru, okay, yang mana yang moden, macam contoh Proton kan, dah banyak benda-benda yang moden yang digunakan. Jadi sistem data bus tu adalah satu sistem yang penting. Okay. Sebagai contoh, sistem integrated communication yang ada di dalam kenderaan, sistem yang interrupt ataupun dia akan tutup radio sebagai contoh. Bila ada call, kita tengah drive, lepas tu telefon bunyi. Bila telefon bunyi, sebab telefon kita pun boleh hubungkan ke kita punya entertainment system di dalam kenderaan. Dia boleh hubungkan melalui contoh sebagai Bluetooth, kita pakai Bluetooth kan. Bila kita tengah drive, ada orang call. Jika kita pasang radio, automatik radio dia akan slow. Kita angkat telefon, kita cakap, habis bercakap kita letak radio on balik. Itu sebagai contoh sistem integrated communication di dalam kenderaan. Okay. So audio control kebanyakannya digunakan untuk yang kereta-kereta moden. Sebagai contoh kalau ada tengah drive, ada batu kat luar, jadi pergerakan tayar kena batu tu jadi bising kan, bunyi bising, automatik volume di dalam radio kita tu dia akan naik supaya kita tak dengar bunyi bising kat luar tu. Bila kereta kita dah makin slow, berhenti kat traffic light, okey, volume dia akan rendahkan balik supaya tak dengar bunyi yang sangat kuat lah. Okey, jadi dia adalah semua tu secara automatik yang mana dikontrol oleh integrated communication di dalam kenderaan. Okey, ini yang saya cerita tadi. Ini awak boleh baca lah. Saya akan bagi nota kepada awak tu. Nota dalam bentuk PDF, jadi awak boleh baca. Okey, antara yang lain-lain adalah sebagai contoh, kalau kereta kita, macam contoh Toyota, kawan saya pernah pinjam. Dia ada skrin LCD, TV. Kita boleh tengok TV kat situ. Bila kita masuk gear saja, nak drive, automatik dia padam. Automatik dia padam. Sebab apa? Sebab dia tak nak penglihatan kita tu terganggu dengan skrin tu. Supaya kita tumpu kepada pemanduan kita. Jadi automatik dia padam. Bila berhenti, parking, baru boleh on balik TV tersebut. Itu sebagai contoh lah. Okay. Yang mana setiap pergerakan kenderaan kita tu
dia dihubungkan melalui satu sistem communication. Okey, itulah dipanggil integrated communication. Okey, ini sebagai contoh sebagai contoh ada LCD ni, kita boleh tengok TV. Jika tengah drive, dia padam. Sebagai contoh. Ataupun mungkin dia akan buka yang bahagian belakang saja. Bahagian depan yang ada pemandu dia tak akan on. Itu sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh. Yang mana sistem ni dia berhubung sekali dengan sistem dengan gear. Dengan gear. Kalau kita gear masuk gear drive, automatic skrin tu padam. Lepas tu dia keluar tulisan kat situ, regulation tidak membenarkan seorang memandu sambil tengok TV, dia tulis kat situ. Sebagai contoh lah. Okay, ini adalah contoh integrated communication yang mana dia ada skrin dekat seat belakang seat pemandu. Mana kata pemandu tak boleh tengok lah. Jadi dia bagi kepada orang belakang saja. Ini untuk kereta-kereta yang moden. Okay. Seterusnya adalah body control lighting system. Ini satu sistem yang kebanyakan dipakai oleh kereta-kereta Eropah, kereta-kereta mahal, yang mana sistem lampu dia dikawal secara automatik. Sebagai contoh, kita tengah drive, kita on kereta, kita nak drive waktu pagi. Sebagai contoh, waktu pagi, lampu depan automatik tak menyala lah. Dia akan buka lampu, lampu yang kecil saja. Running light, daytime running lamp, daytime running light. Yang kecil macam LED tu. Okay. Bila kita drive waktu malam, dia automatik lampu depan automatik menyala. Okay. Jadi kita tak perlu kontrol. Jadi yang ni body control lighting system ni adalah satu sistem yang orang panggil intelligent jugalah. Okay, intelligent. Dia akan adapt kepada persekitaran kita. Okay, jadi dia menggunakan sistem sensor-sensor lah. Okay. Antara contoh yang lain adalah BMW. Dia punya lampu bahagian hadapan, dia boleh kontrol ataupun dia boleh tengok di mana ada cahaya lampu depan. Jika ada kereta daripada hadapan, dia detect ada lampu, automatik lampu dia akan dim sikit. Supaya orang hadapan, orang yang datang daripada depan tu tak silau dengan lampu dia. Bila dah limpas ataupun lepas berlalu, nanti dia akan naikkan balik lampu. Supaya pemandu dapat tengok di hadapan dengan lebih jelas. Okay, itu antara contoh body control lighting system. Okay, ada juga yang bahagian dalaman, dalaman kenderaan. Bila kita buka pintu, automatik menyala lampu. Lepas tu bila kita tutup pintu, on, dia dim sikit. Itu semua dikontrol secara automatik oleh sistem kenderaan. Automatic dipping headlight yang tadi yang saya cerita tadi, dia detect cahaya daripada hadapan. Jika ada kereta daripada hadapan, automatik lampu tu dia akan dim. Dia akan rendahkan sikit. Bila lepas saja cahaya tu, dia akan naikkan balik supaya lebih jelas di bahagian hadapan. Ada juga yang jenis delayed off. Delayed off ni makna kata bila kita tutup kereta, keluar daripada kereta, contoh pada waktu malam lah, kita parking kereta, kita off, lampu tu dia masih menyala, dan dia akan slow tutup. Supaya apa? Supaya orang ataupun pemandu yang keluar daripada kereta tu masih nampak lagi keadaan jalan. Dia nak menuju ke hadapan ataupun dia nak masuk ke rumah. Jadi masih ada cahaya. Lepas tu dia akan automatik tutup sendiri. Dia ada delay, dia delay macam turbo timer lah, macam turbo timer. Off engine, turbo jalan kan. Lebih kurang berapa minit, pun mati. Macam tu lah. Okay. Lain, okay. Yang ni awak boleh baca sendiri. Okay. Saya tak nak cerita lebih banyak lah. Saya cerita secara general lah benda ni. Okay, body control. Okay, seterusnya adalah proximity sensor. Senang cerita, reverse sensor lah, reverse sensor. Bila kita masuk gear reverse, ada yang bunyi tit 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 tit. Kan? Okey, apa itu proximity sensor? Dia sensor, dia ada satu
Kalau kita tengok reverse sensor lah, dekat kereta kita, kat bahagian belakang tu yang bentuk bulat tu, dia ada wave ataupun dia ada gelombang. Gelombang dia tu, dia akan melantun, dia akan pergi. Jika ada satu-satu halangan, dia akan melantun balik gelombang tersebut. Dia akan lantunkan gelombang tersebut sampai ke kita punya sensor tu balik. Okey. Makin jauh gelombang, makin jauh dia punya halangan, gelombang tu lambat sampai. Okay. Gelombang tu nak pantun balik, nak sampai ke kita punya sensor tu lambat. Jadi, bila ada bunyi tit, 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 itu barang kata jauh lagi lah halangan. Bila makin dekat, dia punya gelombang tu makin cepat sampai balik ke kita punya sensor. Okay. Jadi, makna kata halangan tu semakin dekat, dia akan bunyi tit, 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 tit. Bunyi itu tu, makna kata halangan kita sangat dekat. Okay. Sebagai contoh, kita nak parking kan. Parking, masuk kereta, ada kereta kat depan, kita nak masuk parking. Sekarang ni banyak kereta dia dah ada proximity sensor keliling, depan belakang pun ada. Jadi satu untuk memudahkan parking. Okay, bila kita masuk je dekat, bunyi titit titit titit, tu makna kata dekat dengan kereta orang. Jadi kita dapat alert lah. Okay. Ini contoh pada kereta kat belakang ni. Jadi ini dia punya sensor dia tu. Okay, ada yang 2 sensor, ada 3 sensor, ada yang 4 sensor, ada yang 6 sensor pun ada. Yang sekarang ni kereta-kereta baru semua dah keliling ada sensor proximity sensor ni untuk tujuan memudahkan parking. Okay. Dan juga ada yang jenis auto, parking assist. Dia nak bantu awak untuk parking. Ada juga yang untuk sistem auto cruise. Okay. Jadi sensor-sensor ni berfungsi untuk nak membantu awak parking dan juga auto cruise. Okay. Jadi adalah memudahkan lah. Okay, ini sebagai contoh alat yang dijual dekat pasaran, yang mana dia datang sekali. Ni sensor dia ada control unit dan juga dia ada display ni. Display ni dia akan tunjuk berapa jarak halangan ataupun kereta yang kat belakang. Okay. Seterusnya adalah reflective display. Ini agak baru, tak baru sangat. Ini contoh macam kereta-kereta BMW dan sebagainya. Dekat cermin hadapan, cermin pandang hadapan, cermin depan, windshield. Okay, bila kita drive, dia ada display dekat windshield kita tu, dekat cermin hadapan kita. Macam contoh kalau awak tengok cerita Iron Man kan, Tony Stark buat tangan-tangan dia tu, dia ada macam apa benda ke kan. Ataupun dia pakai topeng tu ada macam display tu kecil-kecil depan muka dia kan. Itu dipanggil reflective display. Okay, dia sebenarnya adalah satu teknologi yang dia ambil daripada jet pejuang lah. Okay, fighter jet kan. Fighter jet dekat dia punya penutup dah tu, dia ada reflective display. Dia gunakan sistem macam lampu, dia tala ke cermin. Jadi automatik kita nampak dekat cermin tu. Okay. Tujuan reflective display ni adalah untuk nak memudahkan pemanduan tanpa kita mengalihkan pandangan kita. Sebagai contoh, kita tengah drive, kita nak tengok berapa mileage ataupun berapa halaju kita. Kita tengok ke bawah kan. Kita tengok bawah, automatik kita tak tengok hadapan. Tengok bawah, kita tak tengok hadapan. Jadi mata kita tu dia dah terganggu. Jadi bila ada reflective display ni, dia paparkan dekat kita punya windshield. Okay, kita bawa, kita tengok kat situ, kita tengok juga depan. Okay, jadi penglihatan kita tak terganggu. Okay, sebagai contoh, reflective display ni dia juga dipanggil HUD, head up display, head up kepala tengok ke atas, head up display. Jadi benda ni dia untuk nak memudahkan kita untuk drive dan juga untuk keselamatan lah. Okay. Ini contoh head up display yang mana ini pemandu tengah drive. Okay, ini kereta pemandu lah ni. Okay, ini bahagian, ini semua ni bahagian daripada cermin. Boleh nampak tu, 0 mph. Ini adalah head up display. Dia paparkan dekat cermin. Okay, cara dia adalah dekat bawah ni, kat bahagian bawah, dekat bawah cermin kita tu, dia ada lampu LED.
yang pancarkan dekat kita punya cermin. Jadi kita nampak. Okey. Sebagai contoh, laju ataupun kita nak pakai Waze ke, navigation kan, Google Map dan sebagainya, kita nak cari location mana-mana. Okey. Dia akan display terus dekat bahagian cermin ni. Jadi kita tak perlu nak tengok handphone ke apa kan. Dia terus papar dekat kita punya cermin hadapan. Okay, dia displaykan dekat cermin hadapan. Okay, ini daripada button HUD. Button Head Up Display. Ini untuk nak paparkan sebagai contoh berapa laju kenderaan, apa nama tu, jarak kereta di hadapan. Okay. Kalau kita pakai GPS, dia akan tunjuk anak panah kiri atau kanan. Okay. Okay, ini contoh Head Up Display. Dia dipantulkan pada bahagian cermin. Okay, dia ada device dia dekat bawah ni sebenarnya. Dia ada device dia bentuk macam tablet lah, macam handphone. Cuma dia pancarkan kat sini. Okay. Ini contoh Okay, ini contoh alat head up display. Okay, seterusnya adalah chapter 2.4 iaitu Satellite Assisted System. Okay, sistem yang bantuan berdasarkan kepada satelit, terutamanya sistem GPS atau Global Positioning System untuk kita nak tengok maps, okay, untuk kita nak cari navigation dan sebagainya. Okay. Jadi Vehicle Navigation System ni, dia adalah sistem dalam kenderaan. Sebagai contoh, dulu dia pakai Garmin. Pernah dengar Garmin? Garmin, lepas tu apa lagi? Papago. Jadi itu semua apa nama tu, apps ataupun sistem yang nak membantu dalam segi GPS, iaitu untuk mencari location, untuk nak tengok maps, untuk kita nak cari satu-satu tempat. Okay. Jadi semua itu adalah berdasarkan kepada sistem satelit sebenarnya. Okay. Dia adalah menggunakan sistem GPS. Apa itu GPS? GPS adalah Global Positioning System. Okay. Sistem yang menggunakan satelit. Jadi dia satu dunia kita pakai GPS system. Okay. Dekat kita punya bumi ni, okay, dikelilingi penuh dengan satelit sebenarnya. Beribu-ribu satelit. Jadi satelit-satelit ni dia dapat terima data di mana kita punya, sebagai contoh handphone lah, handphone. Kita ada handphone kan. Di dalam handphone kita tu dia ada GPS. Okay. Jadi bila sebagai contoh kalau handphone kita hilang, kita boleh cek dalam sistem. Okay. Kalau ada apa tu, IMEI number tu kan, kita boleh cek di mana kita punya handphone. Sebagai contoh, ada pakai handphone mahal kan, iPhone dan sebagainya. iPhone ada sistem, okay, untuk nak cari di mana handphone awak berada. Okay. Kalau awak pakai PC, awak cari awak punya handphone tu, tak tahu kita letak mana kan, kita on, nanti dia akan bunyi. Handphone kita tu akan bunyi dengan kuat. Jadi kita boleh carilah. Kalau ada orang curi pun, kita boleh cari balik kita punya handphone. Okay, semuanya menggunakan sistem GPS, Global Positioning System, yang menggunakan sistem satelit. Okay, yang ni history saya tak nak cerita lah. Okay. Jadi untuk Vehicle Navigation System ni, selalunya dia akan gunakan at least 3 satelit. 3 satelit untuk nak mencari kedudukan. Sebagai contoh, kereta kita. Kereta kita ada kat sini. Okay. Dia akan detect di mana kedudukan kereta kita. Sebagai contoh, awak pernah pakai map kan? Maps, Google Maps. Okay. Awak pakai Google Map ataupun awak pakai Waze. Okay. Dia tunjuk di mana kedudukan awak tu, kat jalan mana. Okay. Daripada awak punya device tu, dia dah pancar ke kita punya, ke salah tiga satelit. Jadi setiap satelit tu dia akan terima kita punya data. Berapa jarak daripada kita punya tempat tu ke setiap satelit 3 tu. Okay. Jadi berapa tempoh yang dia sampai ke satelit tersebut, dia akan buat kiraan. 3 satelit tu combine, dia akan dapat kita punya point, titik kita di mana. Okay. Jadi at least 3 satelit digunakan untuk nak pinpoint ataupun nak
tunjukkan di mana kita berada, di mana device itu berada. Sebagai contoh, di dalam kita punya bumi kita tu dikelilingi dengan ni satelit-satelit ni, beribu-ribu satelit di luar sana. Jadi dia gunakan at least 3 satelit, okey, yang akan dapat gelombang di mana titik kita berada. Okey. Setiap satelit ni dia akan calculate berapa jarak dia. Jadi setiap satelit tu dia akan bagi data, 3 data tu dia akan combine, dia akan dapat satu titik pertemuan. Jadi itulah titik di mana device awak berada ataupun GPS awak tu. Jadi untuk yang 3 satelit itu digunakan, okay, 3 satelit itu digunakan, dia dipanggil trilateration. Okay, trilateration. Itu yang untuk kita nak pinpoint tempat kita tu. Ataupun kita nak search satu-satu tempat. Sebagai contoh, daripada rumah awak nak pergi ke poli. Jadi awak search poli, okay, dia akan, satelit tu dia akan kirakan di mana tempat poli itu berada, awak ada kat mana. Jadi dia akan cari route untuk awak sampai ke politeknik. Okey, at least dia gunakan 3 satelit untuk nak cari kedudukan awak dan juga kedudukan yang awak nak pergi. Okey, ni sebagai contoh Sebagai contoh, ini dia gunakan simboliknya rumah lah. Okey. Rumah ni ibarat satelit. Okey, rumah ni ibarat satelit. Jadi sebagai contoh, point yang kita berada adalah point sini. Okey. Jadi dia akan bagi berapa jarak daripada tempat kita tu ke satu satelit, satelit yang kedua dan satelit yang ketiga. Jadi bila satelit ini dapat kita punya jarak, dia akan buat calculation untuk radius kat mana jarak kita berada. Bila 3 radius tu bertemu, dia akan dapat satu titik pertemuan. Sebagai contoh kat sini. Okay, titik pertemuan itulah pinpoint tempat kita berada. Okay. Itu dipanggil trilateration. Tri itu 3 lah. Okay, trilateration. Ini sebagai contoh kita punya bumi ni. Ini satelit. Satelit tu dia akan terima jarak. Okay. Berapa radius dia tu. Jarak kita tu ke satu satelit. Jadi 3 satelit akan terima. 3 tu dia akan combinekan. Dia akan cari satu titik pertemuan. Okay. Itu dipanggil trilateration. Seterusnya, composite navigation ni tak perlu sebab tak masuk dalam. Okey, seterusnya adalah telematik. Okey, telematik ni antara teknologi-teknologi yang latest lah, yang terkini. Tapi sebenarnya dekat Eropah dah banyak pakai. Okey, untuk sistem telematik. Sebagai contoh, BMW, Mercedes dan sebagainya, kereta-kereta mewah, dia pakai sistem telematik. Telematik ni apa? Sebagai contoh paling senang, cloud. Tahu cloud? Okay. Handphone kita buka Google, ada Google Cloud. Kita boleh simpan data dekat cloud tu, kita boleh ambil kat mana-mana. Buka PC kita boleh dapat cloud tu. Okay, data di dalam cloud tu. Ataupun kita buka handphone, kita boleh search juga, cari balik data kita kat dalam cloud. Okay. Macam itulah sistem telematik. Yang mana setiap kenderaan dia ada sistem hubungan dia ke satu headquarters. Makna kata kereta kita tu, jika ada problem, jika ada masalah, dia akan hantar data tu ke HQ, ke dalam satu sistem cloud. Makna kata kereta kita tu dia ada communication, dia ada information. Dia macam handphone. Okay. Jadi jika ada apa-apa problem pada kenderaan, sebagai contoh kereta kita accident, katakan. Accident, automatic headquarters, contoh BMW punya headquarters, dia akan dapat tahu yang kereta kita accident. Okay, jadi mungkin operator dia akan call kita, kereta cik ada masalah apa-apa ke, sebagai contoh macam tu. Okay. Jadi
untuk telematik ni dia sangat, orang kata, sangat bagus untuk kita nak tahu keadaan terkini kereta kita lah. Dia juga boleh diibaratkan sebagai kotak hitam lah. Okay. Jadi dia boleh tahu apa keadaan kereta kita, di mana kereta kita berada, okay, dan apa kondisi kenderaan kita. Okay. Itu adalah telematik. Telematik ni dia sebenarnya adalah telecommunication and informatic. Telekomunikasi dan juga informasi digabungkan jadi telematik. Okay. Telekomunikasi antara kereta kita tu dengan headquarters ataupun dengan sistem ya. Okay. Dan juga informatik, info-info yang ada dalam kenderaan kita dia akan berikan. Jadi sebagai contoh kereta, contohlah kereta Eropah lah, kereta Mercedes lah, Mercedes. Sebagai contoh, kita rosak coil dekat spark plug kan. Coil rosak. Bila coil satu je rosak, dia akan simpan data tu di dalam ECU kita. ECU tu dia akan broadcastkan yang kereta kita tu ada problem pada bahagian coil. Okay. Jadi headquarters ataupun service center kita, dia akan dapat tahu, keluar dia boleh check dalam dia punya sistem apa kerosakan pada kereta kita. Jadi kita boleh call service center tu, dia akan dapat tahu, okey, cik punya coil ni ada rosak, jadi kita akan hantar spare part yang baru. Okey, ataupun cik boleh datang, kita akan gantikan spare part tersebut. Dia akan dapat dia punya code number apa semua tu. Dia lebih detail. Jadi dah tak perlulah nak troubleshooting susah-susah. Itu tujuan telematik. Contoh lagi, kereta kita kalau ada kena curi dan sebagainya kan. Kena curi. Pergi buat report. Okay, buat report, automatik service center ataupun headquarters, dia boleh shut off kan kita punya kereta tu. Tak boleh start. Sampai macam tu lah. Okay, itu sistem telematik. Itu adalah sistem yang teknologi terkini lah. Okay. So, sistem telematik ni dia memang menggunakan GPS. Okay. Dia gunakan GPS untuk position dan juga sistem-sistem komputer dan juga sistem telekomunikasi. Iaitu macam handphone. Sebab dia boleh hantar data dan juga terima data. Okay. So, itu saja untuk chapter 2. Itu saja, sebenarnya banyak chapter 2 tu. Jadi, itu setakat ini untuk chapter 2. Jadi, kita akan sambung kita untuk chapter 3. Okay. Terima kasih.